Siapa record hari ni? Terima kasih ingatkan Ya. Stand by. Okey. Okey dah. Okey dah record Saya ulang balik semula. Okay, what is our topic today? Correlation and regression. Correlation and regression. So, what is the main issue in this topic? Relationship between two variables. Okay, so correlation and regression involves relationship between two variables. Relationship between two variables, namely, what are the names of the two variables? Dependent variable Y and independent variable X. Dependent variables Y and independent variables X. Dependent variables and independent variables. Apa benda dependent dengan independent ni? Tengok example 1. Tengok example 1. In example 1, what are the two variables stated in example 1? Okay, what are the two variables stated in example 1, class? Monthly income and monthly expenditure. In monthly income and monthly expenditure. Kalau you tengok ni, which one depends on the other? Monthly expenditure. Expenditure depends on monthly income. Betul tak tu? Expenditure ni apa? Perbelanjaan. Perbelanjaan berhitung dengan income. Betul? Betul. Is that right? So meaning that which one is your dependent variables? Monthly expenditure. Yes, monthly expenditure is considered to be the dependent variables. Kenapa tak tulis tu? Kenapa padamkan? Ya. So maksudnya in this case, dependent variable U is monthly expenditure. Macam tu And independent variable is monthly income. Kena dapatkan konsep dulu Teras. Okay, sekarang apa dia correlation? Correlation analysis. What is correlation? Correlation analysis ni, apa dia sebenarnya? Baca. Correlation analysis is a statistical method used to measure the strength and the type of the relationship between two variables. Scatter plot and diagram. Okay. Correlation coefficient can be used. Sabar. Okey, sabar. Tadi saya sebut correlation and regression both are relationship between two variables. Tapi apa beza dua tu? Kita tengok dulu correlation. Correlation ini stress on what? First one is on strength. First one, correlation stress on the strength of the relationship, the strength and the type of the relationship. Strength ni maksudnya how strong the relationship is. And the type ni maksudnya bila kita kata type of the relationship, apa maknanya? Tak apa, kita pergi kepada bawah nanti saya tanya lepas ni So ada dua perkara, sabar kejap Jadi kalau you tengok correlation ni, saya kata kita akan tengok on the strength and the type of the relationship. How many methods can be used to determine the correlation? 2. What are the two methods? Scatter plot or diagram and correlation coefficient. Yes, very good. First one is scatter plot ataupun scatter diagram. Itu satu And then another one is a correlation coefficient. So kita akan tengok dulu the first one.
The first one is called what? Scatter Scatter plot plot. diagram. Or Ah. diagram. Scatter diagram. Scatter plot atau scatter diagram. What is scatter plot? What is scatter diagram? Tak nampak ni. Kenapa tak nampak? Oh, bawah. Digambar. Gambar dia. Okey, sekejap Sebelum ini, you kena pergi dulu kepada example 1. You tengok slide, bawah lagi slide. Example 1 ke example 2? Example 3 kah? Example 3 Example 3. Example 2 ada ke? Tiba-tiba 3? Saya salah tulis ke? Sekejap, saya tengok. Tak apalah. Bukan. Tak apalah. Tak ada. Tak ada. Itulah mabuk lauk tu. Tak apa Syah. Okay, jadi sekarang tengok example 3. Example 3 Okay, first. Example 3 yang daripada awal Syah. Example 3. Okay, in example 3, how many variables involved? What are the, must be 2 must be 2. Saya tanya dia, how many variables involved? 2. What are the 2 variables? Independence and dependent. What are the 2 variables? Monthly expenditure, monthly income. Mana pula? Advertisement cost. Monthly sales. And Monthly sales. Monthly sales. Advertisement cost and monthly sales. Okay, in this case, which one depends on the other? Advertisement cost depends on monthly sales. Are you sure? Class? Betul ke tu? Monthly sale depend advertisement cost. Mana betul ni? Advertisement cost depends on monthly sales. Advertisement cost tu depends on monthly sales. Sudah. Ada yang kata monthly sales depends on advertisement cost. Ada yang kata advertisement cost depends on sales. Sudah. Macam mana ni? Macam mana? Yang betul? Monthly sales depends on advertisement cost. Okay, let's say you ragu-ragu Jadi ada cara ni macam mana biasanya you akan tengok soalan ni, you akan tengok bawah-bawah dia Tengok example 3 ni, you tengok on forecasting question. Forecasting ni apa? Cari soalan forecast. Forecast ataupun expected value. Pergi bawah-bawah lagi. Ada tak soalan dia suruh forecast ataupun predict forecasting or prediction question. Dia suruh predict ataupun forecast. Di bawah lagi. Estimate. Tu estimate. Estimate atas tu, the last one. Automatically. Ini jawapan dia kat medium. Tu tengok soalan dia, ada soalan dia lah. Tengok soalan. Soalan dia apa? Baca soalan tu. Estimate the monthly sale must be Y if the company spend 64,000 ringgit on the advertisement for a particular month. Jadi soalan macam ni, ini kita panggil forecasting question or estimation. Forecasting or estimation question. Normally, we estimate the value of X or the value of Y. Logiknya kan, kalau logiknya kita nak estimate forecast, kita nak predict, we are predicting Y or X. Y. Y ke X? Y. Y. Must be Y. Must be. Kita mesti predict Y, orang tak predict X. Kita akan predict apa? Y. Y. So what is Y in this case? Monthly sale. Dia suruh estimate apa? Monthly sales. Maknanya monthly sales ini ialah Variable Y. variable Y. Y. Monthly sales is Y variable. Maksudnya, which one depends on the other? Mana tadi?
Soalan. Which one depends on the other? Monthly sales kiranya depends on Yeah. advertisement cost. Yes, very good. Maksudnya, in this case, monthly sales depends on advertisement cost. Macam tu not the other way round. Jelas tak? Maksudnya, kita akan sebut, lagi banyak you belanja on advertisement, lagi banyak sales you bakal dapat. Betul tak? Logically. Betul. Macam tu. Fikir secara logik Lagi banyak you belanja on advertisement cost, lagi banyak sales yang you akan dapat lah. Betul tak? Maksudnya di sini kita monthly sales depends on advertisement cost. Okay? Beres. Jelas yang tu sebelum you buat apa-apa, yang ni kena jelas dulu. You must determine which one is X, which one is Y correctly. Kalau tidak, you bakal berdepan dengan Sadaqallahul Azim satu soalan. Dia statistik ni dia macam tu. Kalau you tengok chapter 2 pun macam tu kan. Dia suruh kira mean, kira standard deviation, lepas tu sampai ke bawah dia suruh kira coefficient of variation, dia suruh kira coefficient of skewness. Pakai benda yang ada-ada. Kalau you silap, bawa ke bawah silap. Betul tak? Kelas. Betul, madam. Jadi macam tu dipanggil kesilapan berangkai. So tolong hati-hati Yang ni sangat penting. Determine X and Y correctly. Okay, sekarang kita masuk saya nak tunjuk ke you yang kedua ni sebenarnya. Soalan 2 tu apa? Scatter diagram. Ini draw scatter diagram. Scatter diagram ni apa? Scatter diagram ni apa? Diagram taburan. Graf lah Taburan. Diagram taburan. Ada ke nama macam tu? Letaklah Okey, sekarang scatter diagram apa nama, rajah serakan dipanggil in Malay So sekarang you lukis graf biasa je. So in this case Pak C X apa? Advertisement cost. X axis you must be Dependent variable. X you ialah independent. Independent. La ilaha illallah. So dekat sini you punya X you apa? Advertisement cost. Advertisement cost. Your Y? Monthly sales. Lepas tu lukis graf, tanda titik-titik Titik yang pertama, titik dia berapa? Tengok data. Tengok data tu. Data tak nampak, saya tak nampak data. Data. Yang pertama titik dia berapa? 48.5. 8.5. Dia 4.8. tengok tanda kan. Tanda titik macam tu je. Faham tak? Tanda titik je. Jangan sambung pula. Faham. Sebab tu namanya scatter. Kita nak tengok serakan dia, taburan dia. Faham tak? Tak payah sambung pula huru hara atas dunia nah. 48.5, 4.8 tu kat mana? Situ lah. Nampak? Tanda satu-satu sampai habis. Ni namanya scatter diagram. Tajuk tu jangan tulis scatter diagram macam tu. Tulislah tajuk dia scatter diagram on monthly sales versus advertisement cost. Boleh edit ke? Tak apalah, you buat betul-betul lah nanti mesti ada bila buat graf, pastikan you ada X axis title, Y axis title and title. Beres macam biasa beres. So sekarang saya nak tunjuk kat you setakat ni dulu. Apa benda yang dimaksudkan dengan scatter plot tu Okey, pergi atas balik semula Pergi nota on nota on scatter plot. Ini contoh scatter plot lah. Okey, saya ulang balik semula saya tanya you tadi. Kita belajar correlation kan? Correlation. Okay, what is correlation just now? Relationship between two variable. Correlation and regression, both macam tu kan. Bila kita concentrate on correlation, we are concentrating on what tadi? Correlation. Distract.
kita concentrate apa? Bila saya sebut tadi Strength correlation and type of relationship. yes, saya ulang balik semula. Correlation stress on what? Strength Strength and type of relationship. and the type of Relationship. relationship. Memang you akan tengok relationship between two variables. Tapi untuk correlation ini kita akan tengok yang pertama apa benda tadi? The strength. Dan yang kedua the The type type. of the relationship. Cuba you tengok ada dua perkara tadi kan? Ingat balik dua perkara dalam correlation. Okey, tengok balik scatter plot. Tengok scatter plot. Kejap yang pertama yang atas tu Jadi kalau you tengok kalau saya tanya you pasal type, bila saya tanya you pasal type of relationship. Biasanya kalau kat sekolah dulu you belajar type of relationship ni apa benda? Apa benda yang berkait dengan correlation, berkait dengan type of relationship. Pertama, bila kita sebut type of relationship ni sama ada relationship itu linear or non-linear. Apa dia linear relationship? What is meant by linear relationship? Belajar kat sekolah dulu kan? Apa maksud linear relationship? Sudah. Maksud linear relationship. Sama linear. Maksudnya apa? Dulu belajar linear, maksud linear equation. Linear tu dia macam ni kan. Kalau X naik, Y naik. Kalau Y naik, X naik. Okey, kalau you lukis graf dia bentuk macam mana? Garis lurus. Yes. Garis lurus. Garis lurus. Yes. Maknanya linear relationship ini sebenarnya ialah a straight line relationship. A straight line relationship. Ini relationship tu dalam bentuk garis lurus. Gitu. Dalam bentuk garis lurus. Jadi saya ulang balik, type of relationship ini yang pertama sama ada dia tak saya sebut. Cuba pergi dekat, ada tak? Pergi dekat scatter plot atas dekat dia punya ni. Dekat bawah ni tak ada apa-apa Bawah. Bawah lagi ada apa? Ni tak apa. Ini apa ni? Ni saya sebut di sini saya sebut tu. Apa nama? Correlation Correlation tadi kita dua perkara kan. Yang pertama strength, yang kedua ialah type. Type dekat ni saya tak cerita tak apalah. Ini type kalau kita guna scatter plot, dia bukan hanya kita boleh tengok atas balik semula lah. Previous slide. Okey. Yang ni yang gambar rajah tadi. Ni je Okey dah sini. Okay, jadi saya beritahu you tadi, saya kata correlation ini ada dua, the strength and the type. Jadi kalau you guna scatter plot ni, type lah yang kita tengok dulu Type ni saya kata tadi sama ada dia punya relationship itu sama ada linear atau tak linear, ataupun boleh jadi no relationship at all. Jadi kalau you tengok first diagram tu, what is the type of the relationship for the first diagram? Okay, kita tengok yang kedua dulu Saya buat lagi. Kita tengok yang kedua dulu tu yang kedua. Yang kedua tu, what is the type of the relationship? Is it linear or is it non-linear? Linear. Linear. Tengok tu kita boleh letak, kita boleh masukkan titik-titik tu dalam satu garis lurus lah. Jadi kat sini linear relationship. Dan pattern dia in the pattern of straight line. In a straight line pattern. Bila you kata ini ialah nama tu linear, is it positive or is it negative? Positive.
Positif. Sebab apa positif? Sebab dia duduk kat kuarter 1. Aduh. Aduh, semua duduk kat situ. Kuarter 1 dulu. Di sini, okey, dekat sini jawapannya ialah positive means maknanya when X increase, what happen to Y? Increase tu. Bila X meningkat, Y juga meningkat. Itu kita panggil positive relationship. Positive relationship. Contoh tadi kan, Apa you punya example 1 tadi Apa you punya two variables? What are the two variables? Example 1 tadi? Monthly sales dengan advertisement cost. Itu example 3. Monthly income dengan Monthly expenditure. Monthly income dengan monthly expenditure kan? Apa dia Y? Y monthly income. Expenditure. Expenditure depends on income. Maknanya kalau income meningkat, potensi untuk dia belanja meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Itu jadi monthly income and monthly expenditure are an example of a positive or negative relationship. Positive. Positive relationship. Example of a positive relationship. Macam ni lah contohnya gambar rajah yang kedua tu kita pergi yang pertama balik semula. Ada relationship tak macam tu? First, ada relationship tak? Jadi titik-titik dia tak berapa banyak tu. Jadi kita kata ada relationship tak macam tu kan? Maknanya ada tak pattern straight line? Saya tanya gini. Tak berapa ada sangat lah Tak berapa ada sangat. Kalau nak tengok ada ni, tengok yang gambar rajah yang ke bawah tadi tu yang bawah tadi. Positif bawah tu yang tu Yang tu, yang bawah tu yang itu ialah Negatif. negatif. Sebab apa negatif? Sebab garis lurus dia macam ke bawah. So dia ke bawah. X Kalau X bertambah, Y akan Kurang. bertambah, Y akan berkurang. Contoh apa? Could you please give me an example of a two variables that has a negative relationship? Advertisement cost dengan monthly sale dia. Advertisement cost dengan Monthly sale dia. oh iya ke? Negatif ke? Kalau advertisement cost bertambah, monthly sale akan Berkurang. Tambah. kurang. Tambah. Aku sungguhlah. Siapa tadi? Mehmet ke? Bukan. Salah. Saya minta maaf lah. Saya tak nampak sangat siapa yang respon. Maaf ya. Jadi kalau tadi, kalau advertisement cost dia bertambah, sales you akan bertambah ke kurang? Makin bertambah. Tu positif ke negatif? Positif. Positif. Negatif ni apa? Saya beri contoh lah. Number of times you miss class dengan marks obtained during test. Contoh. Lagi banyak you ponteng, rasa markah you lagi banyak ke apa? Kurang. Tentulah. Contoh yang dekat dengan student kan? Macam tu lah. Macam tu Number of times you miss class dengan marks obtained in test. Contoh. Itu ialah contoh apa? Contoh apa? Negative relationship. Correlation. A negative relationship. Beres. Jadi kalau you tengok gambar rajah yang ketiga tu, ada pattern linear relationship ke macam tu? Tak. Ada juga tu, ada pattern ke atas tu, ada. Ke atas tu, tetapi weak relationship lah dekat sini. Sebab you tengok garis lurus dia tu, dia punya sebaran tu luas. Dia punya variation dia luas. Faham tak? Kalau yang gambar rajah yang kedua tu,
Kalau you buat dalam garis lurus, dia hampir jadi garis lurus lah, betul tak? Yang atas, yang atas. Aha tu. You compare dengan yang nombor 3 tu. Yang nombor 2 tu memang hampir lah garis lurus dia. Titik-titik tu berhampiran. Macam mana nak kata Memang dia punya kalau you buat garis dia dalam pattern garis lurus lah. Pattern garis lurus yang dia punya tu variationnya kurang tapi kalau yang ketiga tu sebelahnya tolong yang tu juga positive relationship tapi weak. Ada pattern garis lurus tu. Ada pattern garis lurus naik ke atas. Kan? Tapi dia punya variationnya besar. Macam itulah boleh tengok sendiri, boleh baca sendiri. Boleh Boleh ke tak boleh? Yang ke bawah yang keempat tu, yang boleh. Tu pun hampir tak ada lah. Hampir tak ada relationship dia macam tu je Scattered anywhere di titik-titik tu. Okay, dan yang terakhir sekali tu ada pattern sikit ke bawah tu kan, ada pattern negatif sikit kan. Ada tak pattern ada sikit. Weak relationship weak relationship. Okay. Macam tu lah cara you nak tengok scatter diagram Boleh tengok sendiri yang lain. Okay. Jadi kita dah habis kat mana sekarang kelas? Where are we now? Scatter plot. Scatter plot ni untuk apa? To determine strength of the relationship. Not only strength and type. Strength and type ni apa benda sebenarnya? Sudah. Strength and type ni apa tadi? Correlation. Correlation. Maksudnya not to determine the correlation. To determine the correlation senang. Correlation means the type and the strength of the relationship. Senang Jadi ada berapa cara? How many types? How many methods are used to determine correlation? Two. The first one is La ilaha illallah. Korang masuk kelas saya ni jangan sesat. Jangan sesat. The first one tahu sungguh The first one la ilaha illallah. Scatter plot. Dan correlation coefficient. Dan correlation coefficient. So yang kita dah buat ialah apa? Scatter plot. Jangan mabuk lauk, jangan hilang biar tahu kita kat mana sekarang. Kita sekarang buat correlation, habis dah yang pertama scatter plot. Tengok macam tu je lah Sekarang kita nak ke mana pula ni? Kita nak buat apa? Correlation coefficient. Correlation coefficient ni apa? Describe strength and type of relationship between two variables. Masih lagi the method used to determine the correlation tadi kan? Kan ada dua tadi, betul tak? Yeah. Sekarang correlation coefficient. Jadi untuk correlation coefficient ni dia special hanya to determine the linear relationship. Linear relationship. Tadi kalau you guna scatter plot, you boleh tengok you guna scatter plot tu boleh tahu juga sama ada relationship itu linear or not. Tapi untuk correlation coefficient only to test the linear relationship. Tengok saya punya ni, describe the degree of the strength. The degree of the strength ni the strength lah. The strength of the relationship. So strength of the relationship ini whether it is weak, moderate or strong. And the type. Type ni saya kata concentrate hanya untuk linear relationship. Maksudnya linear tadi linear relationship can be strong positive, strong negative.
Tak payah strong lah. Tadi tu strength Yang ni type. Dia type hanya Positif, negatif. it is positive or it is negative. Macam tu So, macam mana kita nak kira macam mana formula dia? Tengok bawah. Kita pergi formula dia dulu Kita cerita pasal yang ni. Ni formula Namanya, apa nama penuhnya? Pearson. Pearson coefficient of correlation. Pearson coefficient of correlation. Pearson coefficient of correlation. Sebenarnya ada dua tapi yang masuk dalam silibus kita hanya satu ni saja. Pearson coefficient of correlation. Ni formula dia. Formula ni diberi jadi kita pergi kepada example 3. Yang ini untuk kira coefficient of correlation ini juga you kena key in. Kena key in Ingat tak? Macam mana nak key in data? Pergi bawah. Jap. Sabar. Ni calculate the Pearson yang ketiga tu Pertama tadi you dah tahu, you dah tentukan what is X, what is Y. Yang kedua you dah buat scatter plot. Macam mana nak buat scatter plot Yang ketiga you kena buat ialah you kena calculate Pearson coefficient of correlation. Yang ni kena key in dalam kalkulator. Sebelum ni you key in nak kira apa sebelum ni? Kira mean. Kira mean and deviation. Standard deviation. Mean and standard deviation. You tukar kepada mod apa sebelum ni? SD kan? Mod SD sebelum ni kan? So, ni kita kena tukar dia kepada mod apa? Reg. 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 Okey, sekarang ada kalkulator ke? Ada. Pastikan you ada kalkulator. Dah tukar kepada mod. Cari mod REG, lepas tu LIN tu linear regression linear. Dah dapat tukar dah? Dah tukar dah pada mod Madam. Cara you key in ialah X, Y. Maknanya first X tadi berapa? Kena tahulah yang mana X, yang mana Y. Mesti masuk X dahulu, jangan terbalik X tadi yang pertama berapa? 48.5. 48.5, 4.8 kemudian you macam biasalah press M plus tu. Apa dia keluar? 1. N equals 1 kan? Betul tak? Betul. N equals 1. Maksudnya you dah key in satu data dalam data you tu. Okay, continue to the second value. Second one is masuk apa dia tu? Masuk apa dia? 54.3, 5.2 kan? Okay, apa dia keluar? 2. N equals 1. Teruskan sampai habis. Habis. Macam mana nak tekan tadi? Macam mana nak tekan? Sudah. Ulang balik la ilaha illallah. Tukar mula-mula sekali macam mana kelas? Tekan mod REG. Cuba seorang beritahu macam mana nak dapat mod REG tu pada yang ni beritahu dengan jelas. Tekan mod 2 kali. Lepas tu tekan nombor 2 untuk dapatkan REG. Lepas tu tekan nombor 1 untuk dapatkan lin iaitu linear. Lepas tu kita isi nilai tu X, Y, M plus. Tanya dia orang tadi. Tanya tadi dah dapat belum? Mod REG LIN tu regression linear dah dapat ke belum? Dah Yang dapat. tadi? Ada. Okey, teruskan. Siapa Syah ke siapa? Mehmet ke? Siapa? Teruskan.
Macam mana? Teruskan. Ayah nak masuk value tu, teruskan. Mehmet, explain kat dia orang. Mehmet ke siapa tadi? Saya. Ya, sila. Beritahu dia orang. Terus je. Tekan 54.3, koma 5.2. Lepas tu tekan M plus dapat 2. Dapat N equals to. Dia tulis kan? Ada N N sama. equals to. Okey, dapat tak? Dapat tak? Sila yang bertanya tadi. Dapat tak yang bertanya? Yang bertanya tadi siapa? Dapat ke tak? Hello? Dapat tak? Mana dah yang bertanya tadi Dapat. Allahu Akbar. Dan seterusnya lah. Okey, masukkan satu demi satu sampai habis. Dah habis dah? Belum. Masukkan satu demi satu. Okey, dah habis. Dah habis N sampai sama dengan berapa? 11. 11 ke? Semua 11. sekali 11. Betul, semua sekali 11. Betul? Betul tak? Betul. Betul. Ada 11. Okey, dah sudah tu. Okey, tengok mana. Pergi dekat ni balik Syah. Ya. Ni pergi dekat ni. Dah sudah tu, you isikan tempat kosong tu summation of X berapa, summation of Y berapa. Carilah dekat dalam you punya tu kat calculator tu. Press apa kelas? Beritahu, ingatkan balik press apa? Nak dapat sum of X, sum of Y ni. Beritahu. Press shift 1. Shift 1. Jumpa tak semua orang? Lepas tu press apa? Shift 1. Untuk cari sum X, nombor 2, tekan 2. Lepas tu jangan lupa press equals kan? Sama. Buat mean and standard deviation. Berapa jawapan dia? Sum of X. 695.4. Semua orang dapat tak? Dapat. Semua dapat Kemudian sum of Y. Sum of Y ada kat situ tak? Ada madam, kena tekan butang belah kanan tu. Kalau tak ada, you boleh tunjuk tak butang belah kanan tu tentang mana? Macam mana nak tunjuk Kalau yang tengah-tengah tu kan. Butang calculator you tengah-tengah tu apa nak kata butang tu nama apa? Ada tulis apa tak kat situ? Dia boleh ke kiri ke kanan tu. Yang ada arrow arrow key tu kan. Ada anak panah kiri kanan tu yang itu. Jumpa tak? Pandai-pandai lah you. Jumpa. Kalau yang rajin nanti buat video lah, tunjuk sikit yang rajin nanti. Okay, so berapa? Berapa summation of Y? 69.3. Tulis. 9.3. Okay, kelas. Sebelum saya nak ingatkan you dalam peperiksaan, tolong buat semakkan. Jadi sebelum you key in dalam kalkulator ni, dekat kertas soalan you tu, you kira dulu satu-satu, campur macam biasa Campur macam biasa, tulis kat kertas soalan tu. Faham tak maksud saya? Campur macam biasa maksudnya semua nilai X tu yang pertama tadi campur macam biasa pakai kalkulator. Tulis dulu figure dia, pastikan dapat 695.4 dan Y tu 69.3. Kemudian bila you key in, you pastikan nilainya sama. Faham tak? Faham tak? Buat dulu calculation macam biasa tu. Sebelum you key in, you tulis dulu dekat kertas soalan tu jawapan dia berapa.
Kemudian bila key in, kalau dapat sama maksudnya confirm lah calculation yang lain tu betul. Faham tak? Hello? Macam tu lah. Buat Madam. sebab kalau you salah key in, habislah salah confirm. Reki yang busuk. Jadi ini sangat penting ya, semakan ni sangat penting. Okey, terus isi yang lain tu, cari. Semua orang cari tak? Semua orang jumpa cari tak? Kalau tak jumpa boleh tanya. Mesti kawan-kawan yang boleh explain macam mana nak dapat, tekan kat mana dan sebagainya. Y square berapa? Jadi bila nak jawab soalan peperiksaan mesti tulis macam ni tulis detail macam ni sum of x berapa, sum of y berapa, sum of x square berapa, sum of y square berapa, sum of xy berapa, n berapa, kemudian tulis formulanya, kemudian masukkan one by one, kemudian dapatkan figurnya. Faham? Exactly macam ni dia punya flow dia. Jangan tanya saya pula, madam tak payah buat jalan ke? La ilaha illallah, saya dah tunjuk. Jalan yang ditunjuk dalam nota ni, inilah yang you perlu buat during exam. During test. Faham Faham, madam. Masukkan satu-satu. Tu formula dia Formula dia tu, formula tu diberi dalam peperiksaan. Kena biasakanlah biasakan, kemudian masukkan satu-satu. Tunjukkan satu-satu tu, masukkan Boleh tak you sambil-sambil you buat kiraan tak? Dan kita nak kira yang pertama, namanya apa ni yang pertama ni kelas? Kita nak kira apa sekarang? Pearson correlation coefficient. Pearson coefficient of correlation. Simbol dia apa? R. R. Pearson coefficient of correlation ni simbol dia R. Okey, dekat dalam calculator you ada tak R? Ada tak R? Kena pandai lah explore calculator you tu. Press apa? Cuba beritahu kelas. Macam mana nak dapat nilai R? Press shift 2. Shift 2 lagi. Lepas tu tengok tepi, tekan tepi tu. Faham tak tepi mana ni kelas? Faham, Faham tak maksudkan tepi mana tu? Dapat tak? Jumpa cari. Lepas tu Nampak R nombor 3. Tekan nombor 3, lepas tu tekan sama dengan. Jangan lupa equals. Medal tak keluar sebab you tak tekan equals. Mesti tekan equals. So berapa dapat jawapannya daripada calculator R dia? 0.9583. Itu daripada calculator. Tak perlulah buat kiraan tu. Masukkan satu-satu tu. Satu-satu value yang you dapat tadi, formulanya, masuk satu-satu. Kemudian dapatlah jawapannya. Tu jawapannya. Semua orang dapat tak jawapannya ni? Masuk satu-satu. Dapat. You tulis tak ni dekat kertas masing-masing? Ke main tengok yang ni je? Tulis. Alhamdulillah. Okey. Semua orang dapat tak? Semua dapat Kalau semua dah dapat Kalau semua dah dapat, sekarang how are we going to interpret the value? Interpreting the value. Pergi tadi ke atas. Macam mana kita nak interpret Macam mana kita nak interpret, kena tahu atas. Kena pergi atas tadi Atas tadi. Jadi kalau macam mana nak interpret ni, atas dekat mana tadi? Dekat coefficient of correlation tadi. Coefficient of correlation atas lagi. Ni. Linear correlation coefficient tu. Dia dah kata tadi, correlation coefficient ni you mesti explain about two things. First, the strength of the relationship, and second is the type of the relationship. Nak tahu macam mana, tengok first of all you kena tahu value of R ni antara berapa ke berapa? Bila you kira R, bila you kira correlation coefficient, the value must fall between what values? -1 to 1.
Value dia antara negative 1 sampai kepada 1. Must be between negative 1 to 1. Jadi maknanya kalau you dapat negatif, itu maksudnya what is the type of the relationship? Negative. Type tengok dia punya value. Negative linear. Kalau Perfect dapat negative. kalau dapat negatif maksudnya type dia negative linear relationship. Kalau dapat positif maksud dia Positive linear correlation. Linear. Okay, jadi about the strong. How strong the relationship is. Saya dah kata tadi, strong ni sama ada weak, moderate atau strong. Jadi kalau kita tengok nilai dia di antara negatif 1 sampai ke 1, tengah-tengah dia berapa? 0.5. Kosong. Kosong lah, 0.5. Pokoknya kosong tengah-tengah dia kan. Nilai dia antara negatif 1 ke 1, tengah-tengah dia Kosong. kosong. Jadi kosong. Kalau kosong ni apa? Ada relationship tak? No relationship. Allah maklum. Boleh tak you ubah perkataan correlation tu kepada relationship? Sekejap. You gini, you semua correlation kat sini ni saya tak apa gemar dengan perkataan correlation ni No relationship. Semua perkataan tu ada relationship kan? Ada correlation kan? Saya terlupalah nak ubah. Tak apalah. You tolong ubah belaka correlation tu. Okay. Buat nota sikit, ubah sendiri jadi maknanya kelas, kalau you dapat 1, maknanya apa? Kalau dapat 1, maknanya perfect positive relation. Maknanya kalau you dapat figure dia tu hampir dengan 1, itu how strong the relationship is. Is it strong? Is it moderate or is it weak? Copy paste je you copy relationship tu paste dekat correlation. Alright. Copy relationship sahaja. Copy relationship sahaja. Lepas tu paste dekat perkataan correlation. You highlight dulu correlation tu. Copy. You highlight perkataan correlation tu. Highlight correlation. Correlation sahaja. Daripada belakang. Panjang. Okay, paste. Okay, paste macam tu lah. Okay, jadi saya ulang balik semula You boleh dengarkan sambil-sambil yang sedang mengepaste ni Okay. Dengar. Okay. Kalau dekat dengan 1, dekat dengan 1 ni maksudnya berapa tu biasanya 0.6 ke atas lah. 0.6, ada yang kata, tengoklah dia tengok mazhab juga biasanya 0.7 ke atas tu, kita boleh kata dia strong positive relationship. Faham tak kelas? Hello? Faham. Kalau antara 0.6 hingga ke 0.4 tu, itu kita panggil moderate. Kalau dekat dengan kosong macam tu, 0.3 hingga 0 tu, itu kita masuk weak positive relationship. Begitu juga kalau negatif. You faham tak maksud saya? Ada contoh-contoh value tu. Boleh faham Faham ada. Dia macam ada julat nilai gitu. Ya. Macam tu lah. Saya ini contoh value yang dia beri. Maknanya lagi dekat dengan 1 strong. Dekat dengan 0 weak. Tengah-tengah tu moderate. Macam tu. Beres kalau tengok 0.4 kita masuk moderate, 0.5 tu moderate. Macam tu. Okay. Jadi kalau tengok figure you dapat tadi, berapa figure you dapat tadi? 0.9583. Jadi saya kata mesti sebut 2 perkara. Yang pertama strength. How strong the relationship is? 0.9583. Apa? Strong, moderate, weak?
Strong. Sebab apa? Sebab apa strong? 0.9. Dekat. Sebab dia tak nak dekat dengan satu. Dekat dengan satu. Positif ke negatif? Positif. Sebab apa positif? Nilai dia? Sebab nilai dia positif. Sebab nilai dia positif. Sebab nilai dia positif. Senang je. So kita boleh kata there is a strong, tu kena sebut dua perkara. There is a strong positive linear relationship. Linear relationship. Mesti linear bila you kira coefficient of correlation, dia hanya merujuk kepada linear relationship. Between, sebutlah X dengan Y tadi tu. There is a strong positive linear relationship between advertisement cost and monthly sales. Macam tu. Kemudian soalan seterusnya. Kalau tengok nota tadi, apa seterusnya? Habis kita bahagian, tengok atas kalau kita dah habis coefficient of correlation, seterusnya apa dia? Nota dulu. Kita pergi nota dulu Nota. Okay. Nota atas sebelum example lah maksudnya. Ni tu. Pearson coefficient of correlation dah, kemudian bawah tu you ada coefficient of determination. Nampak tak? Oh ni. Coefficient of determination. What is coefficient of determination? Apa dia? Kalau yang tadi coefficient of correlation, simbol dia apa? R. Coefficient of determination, simbol dia apa? R square. R square. Maksudnya apa benda yang square tadi lah. Coefficient of correlation yang you dapat tadi tu, you just square kan. Itu namanya apa? Namanya apa? La ilaha illallah. Sebut namanya apa? Coefficient of determination. Namanya coefficient of determination. You just square. Kuasa 2 kan sahaja dapat coefficient of determination. Dan biasanya kita express dia dalam bentuk percentage. Maksudnya darab 100 lah. Highlightkan percentage tu darab 100 biasanya So apa benda yang kita kira tu sebenarnya? It refers to the percent variation in Y values which is due to X. Tengok contoh Tengok contoh tadi. Contoh tadi, example 3. Tengok example 3 Example 3 bawah lah. Macam kerana kita kira coefficient of determination. Tadi So coefficient of determination tadi, just square the value. Kuasa 2 kan dapat tak tu? Betul tak calculator you? Mana pun. 0.9583. Kuasa 2 kan saja, betul tak dapat figure tu? Plus, are you with your calculator now? Betul, dapat. Dapat Betul, madam. 0.9183. Maksudnya how many percent is that? 91.83. Maksudnya refers 91.83%. Apa maksudnya tu? Jadi kalau saya tengok you punya tadi, 91.83% ni maksudnya you kena tahu contribution of Y regarding to X. Contribution of X regarding to Y. Maksudnya macam tu lah. So in this case, you boleh kata 91.83% of the variation in Y. What is Y here? Monthly sale. Sales. So 91.83% of the variation in monthly sales is due to what? Due to their advertisement cost. Main factor dia is advertisement cost. Maksudnya kita boleh kata main factor of increasing in monthly sales, main factor dia that is 91.83% is due to advertisement cost. So yang balance tu sebab-sebab lain lah. Faham tak? Balance dia kalau 91.83%, balance dia berapa persen?
How many percent? 0.817. 0. 8.17%. 8.17% 17%. tu is due to other factors. Macam itulah. Faham? Boleh faham tak apa yang saya maksudkan, kelas? Faham, madam. Boleh Madam. Boleh Okay, sekarang kita dah habis coefficient of variation. Okay, sekarang kita nak masuk apa pula? Regression. Regression ni apa pula? Tadi saya sebut dengan you kan, correlation dengan regression both considers of what? Tadi, mula-mula tadi kan. Kita sebut correlation and regression, ini is about what? Is about Equation that relates Tak the ada tak nota kita tadi. Correlation and regression is both is about relationship between two variables kan? Betul tak? Betul madam. Both cerita tentang relationship between two variables. Tapi correlation dia concentrate on what? Kena tanya acap kali ni. Strength and type of the relationship. Yes, you hanya nak tahu the strength and the type of relationship. Bila kita nak masuk kepada regression, apa benda pula kita nak cerita dekat regression ni? The method of Relating to y and x. Kita nak obtain, kita nak dapatkan dia punya equation. Kita nak dapat equation that relates the dependent variables and independent variables. Nak dapatkan equation. Tadi saya sebut linear equation kan, you ingat tak? Bila kita kira correlation coefficient, maksudnya kita sekarang consider linear equation. So, linear equation, kena ingatlah dulu bila you belajar kat sekolah dulu, what is a general form of a linear relationship, linear equation. General form dia apa? You belajar dulu. Y equals C. MX plus C. MS tambah C. yes, very good. You masih ingat lagi kan? Linear equation kat sekolah dulu, dia punya general form dia is Y equals MX tambah MS C. tambah C. M tu apa? Kecerunan. Keturunan tu apa? In English. Gradient. Ataupun gradient. Ataupun apa? Gradient atau slope kan? Oh, betul. Slope kan? Slope atau gradient. F. Dan A itu A pula dah. MX tambah C. C itu ialah apa? Lintasan Y. Lintasan Y kita panggil apa? In English. Intersect. Y intersect kan? Betul tak? Betul. Okey. Betul madam. Jadi benda yang sama kita nak belajar ni, benda yang sama sahaja. Cuma simbol dia lain sikit Sebelum ni you ada Y is MX tambah C, sekarang ni kita ada Y is BX tambah A ataupun A tambah BX. Sama sahaja. Maknanya B di situ ialah, what is B? B tu apa? Kecerunan. Kecerunan atau apa tadi? In English? Slope. Gradient. Gradient. Gradient atau slope. G itu slope ataupun gradient. Kena ingat perkataan tu slope biasanya. Slope biasanya digunakan dalam soalan. Digunakan. Slope. B itu slope. A itu ialah Y intersect. Macam tu. Gitu. Tu ada tu. Saya dah sebut dah. A tu ialah the value of Y where the regression line intersects with Y axis. B itu slope. Jadi macam mana nak dapat ni?
macam mana nak dapat nilai A dengan nilai B, kita guna sahaja formula. Mula-mula sekali, first of all, kita kena kira B dahulu. Tu B formula dia formula B. Tu formula B formula for finding A and B. So B tu formula dia. So sekarang kita nak jawab soalan tadi lah. Soalan tadi, sambung soalan tadi mana soalan tadi? Sekarang tu find the regression line. Biasanya soalan dia bersambung tu find the regression line. Jadi sekarang kita nak guna formula tu. Maknanya sebab apa dekat sini saya terus masuk je formula ni? Sebab details dia dah ada dah tadi dekat correlation tadi kan. Sum of x berapa, sum of y berapa tadi dah tulis kan? Plus dah kira kan? Dah tulis siap-siap So sekarang kalau check calculator you, ada tak lagi you punya tu? Yang you key in tadi masih ada tak? Ada tak? Tak ada. Ada tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Ada. Dia calculator ni dia ada dua jenis. Ada calculator, kalau you biar je dia akan hilang sendiri Lama-lama you tak sentuh calculator dia hilang, you kena key in balik semula. Saya tak tahu lagi punya calculator ni jenis mana. Kalau you punya ni jenis hilang, so apa you kena buat ialah you kena key in lagi sekali. Masuk saja dalam formula. Siapa yang hilang? Ada tak siapa yang hilang? Tak ada dah you punya value tu tadi. Tengok ni. Plus. Ada siapa yang hilang? Ada tak? Ada hilang. Key in balik semula. Kita bagi masa. Siapa-siapa yang hilang tak ada dah tu, key in balik semula, ulang balik step tadi mula-mula sekali tukar kepada mod REGLIN. Regression linear. Ingatkan key in balik one by one. Okey, kita bagi masa untuk kawan kita ni. Siapa lagi hilang? Cepat key in. Ingat lagi kan? Dia nak suruh you practice key in lagi sekali. Kita tunggu kawan tak apa kita tunggu. Siapa lagi yang dah ada tu cuba tengok macam mana di mana nak cari nilai B ni. Masukkan figure-figure tu, masukkan N11, sum of XY 4464.49, masukkan figure-figure tu semua. Kemudian dapat tak nilai B yang dah ada? Jumpa tak cari kat mana? Cuba beritahu kat mana. Kena plus apa? Kita tahu. Tekan shift. Lepas tu tekan nombor 2. Shift 2 Lepas tu kita tekan tepi 2 kali. Lepas tu nanti dia ada keluar A, B dengan R. Yang B nombor 2. Tepi tu maksudnya dekat arrow key tu kan? Dekat arrow key. Jadi saya harap semua orang kita dah cari. Kemudian jangan lupa tekan equals. Pastikan semua orang dapat B sama dengan berapa? 0.1228. Dapat kan? Tak payahlah buat calculation 11 kali 4, 46, 4.49 berapa tu, tak payah kira. Tapi kena masukkan figure tu. Masukkan satu-satu dekat tempat yang betul. Itu namanya method. Itulah cara dia. Untuk dapat markah kena tulis formula dia, kena masukkan figure-figure tu di tempat yang betul. Itu masuk dalam method. Tak payah tekan, tak payah kira 11 kali 4, 46, 4.45 tu berapa, tak payah macam tu Terus dia tulis 0.1228. Semua orang dapat? Yang baru key in tadi dah dapat? Yang key in semula? Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat dah dapat B, mesti kena kira B dahulu Dah dapat B, kemudian baru you kira A. Formula A tu macam mana you dapat macam ni sebenarnya?
Ini ni daripada ni sebenarnya Y tadi A tambah BX kan? Betul tak? Betul. Y tadi dia punya equation tu Y sama dengan A tambah BX. Jadi A itu ialah Y tolak BX. Betul tak? Kan? Asal-asalnya Y sama dengan A tambah BX. So A itu ialah Y tolak BX. Betul ke tak? Betul. Jadi maknanya A Y tolak BX. Y tu kita ambil dia punya average lah. Sebenarnya tulis macam tu, sebenarnya itu ialah summation of Y divide by N. Itu ialah average of Y. Betul tak? Dalam bracket. Dalam bracket tu. Tunjuk dalam bracket. Dalam bracket. Sini ni. Formula A. Formula A tu 1/n dalam kurungan sum of Y minus B sum of X kan. Sebenarnya kalau kita pecahkan dia tu sum of Y per N. Betul tak? Kita buka bracket dia kan. Betul. Sum of Y divide by N tu apa benda sebenarnya? Itu ialah average of Y. Average Y. Betul tak? Mean Y. Betul tak? Betul. Betul kan? Tak apalah Jadi saya nak cerita panjang-panjang pun you macam senyap aja. Okey, itu formula dia Formula dia macam tu A. Jadi kalau you tengok formula A tu ada B. Dia memerlukan nilai B, betul tak? Betul. Memerlukan B. Jadi maknanya sebab tu you perlu kira B tu dulu. Dah dapat nilai B tadi, barulah you masuk dalam formula A ni. Faham tak? Faham masuk je. Masuk saja. Kemudian nak dapat tu tekan ambil daripada kalkulator berapa nilai A tu. Tak payah sendiri daripada kalkulator. Cuba baca seorang. You press apa nak dapat nilai A tu. Shift apa? Shift 2. Shift 2 lagi. Atau arrow tu tekan 2 kali. Tekan arrow 2 kali. Lepas tu yang A tu dekat nombor 1 tu tekan 1. Jangan lupa tekan equals. Tekan Faham tak? Semua orang dapat tak? Dapat madam. Alhamdulillah. Mesti gunakan key in. Jangan guna cara konvensional Faham tak? Faham. Jadi cuba tulis sikit dekat Y tu ialah dekat Y sama dengan tu ialah hence depan dia. Hence depan Y tu. Hence the regression line. The regression line is bawa ke bawah. Apa nama? Enter. Sebab kalau you tengok ni soalan dia ni kan. Soalan dia kata find the regression line of Y with respect to X. Jadi maknanya kira B, kira A and hence the regression line. Sebab kebanyakan pelajar dia kira B, kira A dah. Dia tinggal macam tu je, huru-hara atas dunia. Tak tulis regression line tu apa. Faham tak? Tulislah. Y tadi apa dia punya ni? General form of linear equation tadi? Y tolak BX tambah A. Y sama dengan BX tambah A kan? Betul tak? Betul. Tambah A ataupun A tambah BX. Tak kisahlah Y is A tambah BX ataupun BX tambah A. Jadi B dia berapa? 0.1228 X. Faham tak? BX tu. Syah tunjuk Y sama dengan 0.1228 X. 0.1228 itu ialah nilai B tambah A berapa A? Negatif 1.4621. Negatif 1.621. Jadi kerana nilai A tu negatif jadi tolak lah. Sebenarnya tambah kan? Betul tak? So ini ialah regression line. Faham tak?
Ras. Faham. Faham madam? Okey, beres. Senang je dapat relation line. Okey, seterusnya. Ya, ada soalan? Nak tanya yang tu kena ambil berapa titik perpuluhan? Kena ambil 4. Tulis 4 pun tak apalah. Okey. Ni terpulang lah kan. Dia nak kata macam mana tengok keadaan lah. 4 pun cantik lah. 4 cantik lah. Macam tu. Sekurang-kurangnya 2 decimal points lah. Tapi dia kalau topik ada setengah-setengah topik tu dia perlukan 4. Kat sini yang saya tak sebut tu, saya tak sebut apa-apa maknanya okey je lah. Macam tu. Yang saya tak sebut apa-apa walaupun saya tulis 4 kat sini, kalau you tulis 2 pun okey. Macam tu. Ada setengah tempat saya memang tulis. You kena tengok betul-betul. Nota saya nanti saya akan stresskan. Beres Jelas tak? Jelas. Yes, madam. Ya. Ada soalan lagi? Ada soalan? Cik Pak nak tanya dalam live ni je. Tanya macam-macam. Ada lagi? Ada tak? Jalan kiri dia madam tulis formula. Lepas tu letak nilai. Lepas tu bawa jawapan dia. Macam dia. Exactly like this. Macam ni, follow this. Okay, Bila you kata jalan kira, inilah jalan kira. Like this exactly apa yang saya tulis kat sini. Exactly like this. Faham tak? Inilah jalan kira. Jangan tulis jawapan je. B sama dengan 0.1228. Itu kosong markah terus saya bagi. Ini maksud kira. Macam ni lah. Exactly like this. Faham Faham madam. Boleh Bila sebut ini lagi. Saya rasa okey sekarang A tu apa tadi kelas? Yang ni apa benda tu? Apa benda yang bunyi bising? Rumah siapa tu? Rumah siapa tu? Bising. Okey dah. Okey. Sekarang A tu apa kelas? Apa dia A? What is A tadi? Dulu you belajar kan? You belajar kat sekolah. Intercept Y. Apa maksud intercept Y? When X is 0. Maksudnya tempat garis tu potong paksi Y. dia potong Paksi paksi X. Y kan? Potong paksi apa? Sudah. Paksi Y. Y intercept kan? Harus sungguhlah hampa Paksi Y. Okey, saya ulang balik. A itu ialah apa? A tu apa? A apa? Y intercept. Y intercept. Y intercept maksudnya tempat dia bersilang dengan paksi. Tempat garis tu bersilang dengan paksi Y. Paksi Y. Dia bersilang dengan paksi Y maksudnya nilai apa yang kosong? X. X kosong. Betul tak? Ni basic Betul tak? Betul. Betul. Tempat dia bersilang paksi Y, nilai X kosong kan? Betul tak? Jadi meaning of A tu ialah value of Y when the value of X is 0. Cuba tengok dekat nota saya yang ni. Nota sebelum ni. Ni case ni kan. Tengok nota dekat bahagian interpretation of A. Tu A yang kuning, yang you dah kuningkan tu. A tu ialah value of Y when X equals 0. Value of Y when X equals 0 lah. Betul tak? Secara ringkasnya, ni panjang ayat ni kan?
Jadi kalau kita ringkas dia, A itu ialah the value of Y when X is 0. Itu panjang, the regression line intersect with Y axis, maksudnya X0. Maknanya kita kata A itu ialah the value of Y when X equals 0. Betul ke tak? Setuju dengan saya? Betul. Jadi you kena tengok yang tadilah. Dalam case tadi, tengok case tadi. Kita kena ingat value of Y when X equals 0. Jadi pergi kepada tadi, macam mana kita nak ayatkan dia. Tengok, pergi tadi. Example tadi. A mana dia? A tadi Jadi kalau X equal 0 maksudnya X tadi apa kelas? X tadi apa? Example kita. Itu apa? X itu apa in our example? Advertisement. Yes, advertisement cost. Jadi maknanya kalau kita kata tadi ialah value of Y when X equals 0. Kita boleh juga start dengan when X equals 0. X equals 0, X kat sini apa? Monthly sale. Ilaha illallah. Apa? X apa? Advertisement cost. Cost. Kan, betul tak? Tadi tu When advertisement cost equals 0. Kalau advertisement cost equals 0 maksudnya kalau kita nak ayat bagi sedap sikit kita kata apa? When there is No advertisement cost. no advertisement cost allocated. Betul tak? Betul tak? When there is no, what is the value of sales? Y itu apa? In this case, Y dia apa? Monthly sales dia berapa? A. Is negative 1.46. Unitnya apa? Unitnya negative 1.46 to 1. Unit dia apa asalnya? Ringgit Malaysia. Ringgit dia tulis kat situ. Kita tengok soalan asal. Ringgit ni mana? Tak ada lah Unitnya Y-nya dalam apa? RM million. Okay, cuba you masukkan sikit million dalam ni. Sekejap. Y itu million mana tadi? Dekat ni tadilah. Monthly sales is negative 1.46 tu tulis million lah. Dalam bracket A tu apa benda? Nilai A, unitnya dalam bracket macam mana ni? Tak mana you tulis kat mana ni Syah? Mana? Bukan Syah, dekat explanation Syah. Dekat explanation tadi. Tu. Dekat tu Syah. Negative 1.6. Tulis depan tak apa, million kat depan, RM million. Dalam bracket pun tak apa. Kat depan ke kat belakang? Negatif RM tu kat depan. Negatif RM Syah. RM. Belakang 46 tu million. La ilaha illallah. Belakang 46 tu, belakang 46 lah. Million. MIL je. Okey dah. Okey, saya nak tanya you sekarang. Logik tak? Save dia negative 1.46 million. Logik ke tak logik? Logik je. Logik. Ini orang account ke orang apa? Confuse saya Sales negatif boleh tak? Sales negatif. Logik ke tak? Negatif tak boleh. Rugi. Orang belajar account ni boleh sales negatif pula. Sales boleh negatif ke? Tak boleh. Tak boleh. Paling minimum sales tu berapa? 1 sen. 1 sen? La ilaha illallah. Paling minimum? Tak rugi. Paling minimum berapa sales you?
Minimum berapa? La ilaha illallah. Kosong lah kan? Oh. Kosong lah, tak laku langsung kan? Aduh, hai korang ni. Betul tak? Jadi Madam. maknanya saya nak tahu kat sini. In this case, value of A ni illogical. Jadi sebab tu saya tulis tu. Nampak tak saya tulis merah, illogical. Sometimes there is no need to interpret the value of A. Sebab ni lah, macam contoh yang ni kan, illogical. Mana ada sales negatif. Paling-paling pun kalau you tak advertise, tak ada orang belilah, kosong lah, betul tak? Betul ke tak? Hello? Betul tak? Tak logik di sini kan? Itu sajalah. Ini cara kita nak bila you nak interpret ni kena fikir logik sekali macam tu. Itulah. Faham? Faham tak Faham. Okay, B ni apa kelas? B ni apa? B. Slope. Slope ni apa? Slope of regression line. Apa maksud slope dulu? Masa kat sekolah dulu kan, you belajar macam mana nak kira slope. Ingat tak? Changes. How are you going to calculate slope? Dulu kat sekolah dulu. Change in? Y. Yeah. Changes in X. Yes. Change in variable Y divide by change in variable X. Betul tak? Betul tak? Kan? Betul. Jadi maknanya balik kepada, cuba pergi balik dekat nota saya tadi, B tadi, nota je. Sebab ni saya dah masuk case ni dah. Ni. Kuning. Slope of variable slope of regression line ni ialah the change in Y per unit change in X. Kan? Change in Y divide by change in X. Betul tak? Ni. Jadi kena tally lah. Kena convert kepada masalah ni Macam mana nak apply in this example. Tengok nota ni balik semula. Nota pula dah. Tengok example ni. How are we going to interpret this? Jadi maknanya, tadi kita kata B tu ialah change in Y divide by change X. Maksudnya, for each additional change in 1 unit of X, what happen to Y? Macam tu lah. Jadi kat sini, you tengok macam mana kita nak interpret. Tu. On the average, for each additional increase of you kena tahu 1 unit of X kat sini. What is X here? Hello? Advertisement cost. For each additional increase of 1 unit of advertisement cost. 1 unit of advertisement cost ni berapa? Tengok unit dalam soalan tadi. Advertisement cost unitnya dalam apa? Tengok soalan. Tengok atas soalan. Tengok. Advertisement cost unitnya dalam, tengok tu. Apa benda tu? Unitnya dalam, cuba Syah warnakan unitnya tu Syah. Bagi dia warna. Unitnya dalam apa kelas? Ribu. RM1000. RM1,000. Maknanya satu unit dekat sini ialah RM1,000 lah. RM1,000. Dan Y pula unitnya dalam berapa? RM million. million. X dalam RM1,000, Y dalam RM1,000,000. Tengok dalam soalan. Maknanya dekat sini you boleh kata for each additional, dia punya generalnya for each additional unit increase in X, Y dia akan whether increase or decrease depends on the value of B. Maksudnya kalau B itu positif, dia akan increase ke decrease? Increase. Kalau B itu positif, dia akan increase. Kalau B itu negatif, dia akan Decrease. Chris. decrease.
Maksudnya dekat sini dia increase ke decrease ni? Y ni akan increase ke decrease? Increase. Increase sebab nilai B itu Positif. Lagi satu dia positive relationship kat sini Bila positive relationship B dia mesti positif. Bila negative relationship B dia mesti please respond. B positif. Saya ulang balik. Saya ulang balik. Bila problem tu positive relationship, nilai B dia akan Positif. positif. Bila involve negative relationship, nilai B dia akan Negatif. yes. Macam tu dia kena faham konsep. Jadi saya ulang balik, B ni kita nak tengok sebenarnya for each additional increase of 1 unit in X, Y will either increase as much as B or decrease as much as B, depends on the sign of the value of B. Tu maksudnya. Faham tak? Boleh faham tak apa yang saya maksudkan? Tu Jenny. Boleh. Boleh So kita ambil yang inilah. Ambil special case ini. On the average for each additional increase of 1 unit of X kat sini berapa tadi? Apa X tadi? Advertisement cost. Advertisement Kalau cost. unit ni apa tadi? RM1000. RM1,000. Maksudnya for each additional increase of 1,000 ringgit in advertisement cost. Why berapa Y? Monthly sales. The monthly sales. The monthly sales is expected to increase ke decrease? Increase. Sebab apa increase? Sebab B positif. B positif. Tulis sikit lah. So the monthly sales is expected to increase berapa banyak? Banyak nilai B. Iaitu berapa? 0.1228. Tapi unitnya apa? Kita tulis unit lah. Unitnya apa? RM. Million kan? Million. Inilah contoh macam mana you nak explain the value of A and the value of B. Jelas tak kelas? Jelas tak? Jelas, madam. Alhamdulillah. Dia kena buat banyak latihan lah lepas ni Okey, kemudian satu lagi. Soalan terakhir saya rasa. Next. Jadi ni Jadi bila you belajar regression ni, the main objective dia, the main purpose dia is to make what? Regression. Equation that relates to dependent variable dan independent variable. Okey, sekejap. Tadi kan, bila kita belajar regression ni, regression maksudnya kita dapatkan dia punya equation tu kan? Apa main purpose dia kita nak dapat dia punya equation bagai ni? Main purpose dia is to make prediction or to make forecasting, to forecast, to estimate or to predict future value. To predict future value of apa tadi saya sebut dah. To predict, to estimate, to forecast the value of class. Saya sebut dah tadi awal-awal tadi. Kita nak predict, kita nak estimate, kita nak forecast value of apa? Relationship. Why? La ilaha illallah, hampa ni. Saya ulang balik Kita nak estimate, kita nak forecast, kita nak predict value of Why? Sebab tu saya kata soalan estimation ni sangat penting. Sebab daripada sini you boleh tahu yang mana variable? Yang mana variable? Variable apa? Variable Y. Yang mana variable Y you tahu daripada soalan ini, kan? You ingat tak saya sebut awal-awal tadi? Ingat.
Gitu. La ilaha illallah. Okey, sekarang soalan dia kata estimate monthly sales must be Y ni if the company spend 64,000 on the advertisement cost for a particular month. Jadi maknanya you kena estimate kat sini value apa ni kelas? Tanya yang sama je. Value apa? LY, madam. Y. Dia beri X berapa? RM 64,000. Dia beri 64,000. So X ke? X tu unitnya 1,000 ringgit kan? Jadi you kena convert balik lah. Jadi X berapa kat sini? 64 je lah. 64. Gitu. Kena convert balik tu. Convert balik. Maksudnya dekat sini dia punya sales dia 64,000. Sorry. Dia punya Company advertisement dia 64,000. Jadi X dia sebenarnya ialah 64. Faham tak? Cara nak tulis macam tu. X 64. Kena tulis dulu tu. Faham tak? Nampak tak saya tulis tu? Nampak ada. Faham tak? So Y hat. Y hat tu apa sebenarnya? Y hat tu ialah expected value monthly sales sebenarnya. Boleh tulis monthly sales lah. Macam mana formulanya tu? Y hat tadi, Y tu sama dengan apa tadi? BX B plus A. X plus A tadi So gantikan X itu dengan 64. 64. So you dapatlah jawapannya. Jawapannya berapa? Dan tulis unitnya dalam bracket, tulis kat depan pun tak apa tulis kat depan. So therefore the expected monthly sales is 6.3971 million if the company spend 60,000 on the advertisement cost. Boleh faham Kelas? Boleh. Boleh, madam. Madam. Habis kita chapter 3 tu dia, habis kita chapter 3. Okey, sekarang masa untuk you buat exercise. Cuba tengok exercise. Tengok soalan. Pilihlah you mana yang mana yang you yang nak buat cuba tengok yang Allah hai statement ni tak masuk saya tak payah buat statement. Okey, soalan you nak buat soalan mana? Saya bagi you pilih lah. Pilih berapa soalan nak buat hari ni? 3, boleh 3? 2. 3 soalan. Saya bagi you all pilih. Seriously. Okay, cuba you pilih ni Satu yang kena campur lah. Ada soalan yang positive relationship, ada soalan yang negative relationship. Gitu. Cuba tengok soalan tutorial. Okey, kalau kita tengok soalan tutorial number 1 tu. Okey, kejap Number 1 tu apa dia variable dia? Mana variable dia? Tutorial number 1. What are the two variables? Monthly rent, Monthly rent dengan size square feet. 100 square feet. Size of what tu? 100 square feet. Size of Apartment. Size of apartment. apartment. Jadi apartment tu apa? Apartment tu ialah dia punya apa kita belajar term dalam masa chapter 1. Itu ialah sampel je lah. Faham tak? Tu sampel Jadi kalau you tengok kat sini, you rasa dekat sini ni positive relationship or negative relationship? Mana X, mana Y kelas? Which one depends on Monthly the rent. other? Monthly Size depend. Monthly rent depend on size. Maksudnya yang mana Y? Monthly rent. Monthly Monthly rent. rent. Monthly rent. Monthly Monthly rent. rent. Mana you nak pastikan? Tengok soalan nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? 4. Yang keempat. Disuruh predict monthly rent. Maksudnya monthly rent is confirm Y. Macam tu lah. Jangan terbalik. Okay. So you nak buat tak soalan 1 ni?
What? Boleh. Okey, buat soalan 1. Kemudian soalan 2 tu. Okey, soalan 2 ni positif ke negatif? Oh, Apa dia punya variable kat sini? Which one weight loss, weight loss and aerobic exercise. Maksudnya mana Y? Which Weight one? loss. Weight loss. Weight loss, Bukan. Weight loss depends on aerobic Aerobic exercise exercise. in minutes. time time of exercise kan? Mm-mm. So is it a positive or is it a negative relationship? Saya rasa soalan ni kena susun dulu, madam. Yang ni kena apa? Kena susun dulu ikut Tak turutan. tak payah susun. Korang ni la ilaha illallah. Tak payah susun. Kau orang key in je dalam tu. Pandai pula lah nak susun-susun pula. Ada saya ajar macam tu? Tak ada kan? Orang ni bahagian reka kan? Baru lepas saya ajar. Tak ada pun saya kata kena susun, tak ada kan? Haru tak korang? Jangan buat haru macam tu. Ya Allah. Syah ke tadi tu? Bukan. Bukan. Siapa tadi? Mehmet Afi. Oh, ya, saya. Afi, ya Allah Afi. Mana ada saya susun. Tapi baguslah, Afi bagus Tak payah susun. Tapi kita kena fikir logik je. Logically kan. Kat sini you tahu weight loss depends on apa nama tu Time of exercise. Time of exercise kan. Exercise time. Jadi maknanya lagi banyak you exercise, weight loss you lagi tinggi Banyak. ke lagi banyak ke lagi sikit? Semakin tinggi, Positif ke negatif? positif. Positif. Patutnya positif lah kan? Betul tak? Macam tu lah. Betul. Itu. So, nak buat yang mana lagi ni ha? Nak buat tak nombor 2? Aduh. Nak buat tak? Okey. Tengok soalan nombor 3 pula. Tengok soalan nombor 3. Ajak. Nombor 3. Yang ni ya. Yang ni positif ke negatif you rasa? Mana Y? Nombor 3. Price per unit. Ya. Y Price you per unit. Y. price per unit. Price per unit. Ini kadang-kadang you tak payahlah fikir. Kadang-kadang you rasa macam terbalik tak? Kalau soalan estimate ni jangan fikir lebih-lebih Tengok je soalan estimate tu must be Y. Must be Y. Walaupun you rasa macam alamak apa tak logik ni lah. Kena tengok soalan estimate So in this case kalau saya rasa ni terbalik tapi itulah. Itulah dah jadi macam ini kan. Okay, tak apa. Kita pergi soalan lain dulu lah. Soalan 4. Sekejap. Soalan 4. 4 tu apa? Okay, pilih 2 soalan lagi lah 5 tengok. Saya nak tengok yang Nang tu apa? Yang Nang. Sekejap. Experiment. Okay. Lagi. 7 lagi. Banyak soalan. Ada banyak tak soalan? Okey, 7, 8. 8 apa? Sembilan tu apa? Tadi dah? Ha? So,
Sana. Kita kisahlah you all. Ginilah, saya serahkan kepada you all lah. Pilih yang mana? 3 soalan. Boleh tak? Boleh Nadia. Korang pilih lah, tak kisahlah mana-mana. Kalau rajin buat semua sebenarnya kan. Itu je. Macam itulah. Boleh tak 3 soalan saya minta dulu You pilih 3. Boleh 3, pilih dalam tu update dekat grup. Mata tu. Kita tengok sendiri tak boleh tengok lah Okey. Okey Syah, saya serah kat Syah ya. Okey. Boleh Syah? 3 soalan. Ya. Okey, jadi saya rasa kita akhiri kuliah kita kat ini. Terima kasih semua Assalamualaikum. Terima kasih Madam. Jangan lupa upkan 3 soalan yang kena buat hari ni Apa soalan ni? Jadi nanti share line ni dekat grup Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Thank you Madam. Thank you Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Korang nak soalan nombor berapa? Ikut Syah je. Syah kan leader. Nombor 3 tu pun okey sebab 3 tu rasanya negatif. Alright. Kau lah mana yang kau rasa okey. 1, 2, 3 je lah. Ikutlah. Nanti kau update dalam grup. Okay.